penyelenggara. Gunting ni pun ada penyelenggaraannya. Kalau dibiarkan lama mungkin berkarat. Contoh di bawah ni kan dia bagi selenggara macam mana. Contoh alat gunting kan, bersih kotoran dengan reja kain, reja kain kan. Atau berus yang sesuai, bersih dulu. Lepas tu titiskan minyak. Minyak ni kat celah ni mungkin takut berkarat ke, susah nak guna ke, dia ketat ke, kita letak minyak supaya dia licin, senang nak diguna. Okey, kalau tengok yang seterusnya, papan kunci, keypad, keypad, keyboard, keypad pada ni kan, telefon ni, keyboard komputer. Bersihkan habuk kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Ni sedut dengan bersihkan supaya apa, dapat tahan lama keyboard ni, dapat tahan lama. Dan juga bila kita guna dia masih lagi smooth, lembut, bukan susah nak tekan macam tekan apa kan, baru nak keluarkan huruf. Boleh menyebabkan kerosakan lah. Tak tahan, jangka hayat dia pendek. Lapkan papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembab. Jangan yang berair. Yang berair habis basah ni boleh menyebabkan kerosakan juga. Tapi yang lembab, sebab untuk menghilangkan debu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke ini. Jika saya mengabaikan amalan keselamatan, macam mana kalau abaikan? Yang berikut ialah contoh kesan boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan di bengkel. Punca, kita tengok punca dan kesan. Punca, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Apa berlaku kesan dia? Kalau guru tak tahu masuk, guru tak bagi masuk tapi masuk juga, apa? Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Ingat, boleh berlaku kecederaan ataupun kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Hilang barang kan, hilang barang, ataupun boleh berlaku kecederaan, kita tidak tahu. Yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh bawa masuk beg dalam bengkel. Takut berlakunya apa-apa yang tanpa kita ketahui. Contohnya kita bawa cecair hand sanitizer tu kan, bahan mudah terbakar. So kita tak tahu beg tu berada dekat dengan api ke, menyebabkan berlakunya kebakaran. Itu dia. Kita tahu barang-barang yang ada dalam beg kita yang boleh mudah berlakunya malapetaka, dan bila bawa masuk bengkel tu mudah berlaku. Sebab di bengkel ni ada macam-macam, ada api, dia ada apa kan. So kalau kita bawa tu, mungkin hand sanitizer tu kalau tak kena dengan api, tak jauh dari api, dia tidak ada masalah. Tapi bila dekat dengan api tu mungkin mudah terbakar. Okey. Ruang kerja akan menjadi sempit dan juga menghalang. Selain daripada tu, ruang kerja akan jadi sempit bila berlaku kecemasan tu, menghalang laluan. Bila berlaku kecemasan, nak lari tu keluar ikut menuju arah pintu, mungkin kita tersepak, terjatuh lagi kat situ. Na'udzubillah, minta kita jauh begitu. Okay. Yang ketiga, punca yang ketiga apa dia? Tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Bila masuk, kita berada dalam bengkel, tidak buka pintu dan juga tingkap bengkel. Ini menyebabkan udara tidak mengalir, aliran udara kurang baik. Boleh bawa kita lemas sekiranya berlaku pembocoran, bocor gas ke apa yang kita sedang guna ke apa ke, boleh menyebabkan kita pengsan, yang jatuh pengsan di situ. Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Cahaya tak cukup, macam gelap dia dalam gua kan. So buka tingkap, buka pintu ketika kita berada dalam bengkel. Yang keempat, menggunakan bahan tanpa berhemah. Guna boros, macam-macam berlaku kan. Maka berlakulah pembaziran. Sepatut kita boleh berjimat cermat, kita guna bahan-bahan tersebut dengan tidak berhemah, ikut suka hati je kan. Tak boleh begitu. Okey,
apa yang akan berlaku jika berikut terjadi. Kalau terjadi, apa akan berlaku? Okey, satu, minyak atau air tumpah di lantai. Kalau kita apa terjadi, sini dia kata apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi, berikan pendapat kamu. Okey, dia suruh berikan pendapat. Kita fikir, satu, gambar ni menunjukkan minyak ataupun air tumpah di lantai. Apa akan terjadi kalau tumpah kat lantai? Cuba kita fikir. Kita fikir masing-masing jawapan pada dalam otak kita, dalam kepala kita, dalam pemikiran kita. Berlari sambil bawa alatan, sambil bawa gunting macam ni, benda tajam ni kan. Kalau berlari, apa akan berlaku? Kalau berlaku macam mana? Cuba kita fikirkan. Yang ketiga, bermain dan bergurau. Bermain dan bergurau dengan kawan dalam bengkel. Apa akan berlaku kalau bermain bergurau macam ni? Pegang pembaris ni tajam. Pembaris naknya pembaris besi kan. Cuba kita fikirkan. Yang keempat, gambar keempat ni, menggunakan alatan yang rosak. Pakai pisau pun pisau yang patah. Guna alat-alat rosak pun, apa akan berlaku? Cuba kita fikirkan. Cuba kamu fikirkan apa yang akan berlaku. Okey, baik. Seterusnya, imbas kembali. Apa imbas kembali yang kita dah belajar kat atas tu? Pada muka surat berapa ni? Pada muka surat 13 ni. Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, alatan dan bahan. Menerangkan maksud, simbol dan tanda keselamatan. Ada kat atas tadi. Kita rujuk balik lah kat atas kalau sekiranya kita tak ingat. Mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan dalam bengkel. Bila berlaku kemalangan dalam bengkel, apa yang perlu kita buat? Tengok langkah kat atas tadi. Membincangkan amalan keselamatan dalam bengkel dari aspek kebersihan bengkel dan penyelenggaraan alatan. Baru kita belajar tadi kan. Akhirnya merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Kita rumuskan, kalau abaikan keselamatan, apa akan berlaku? Kesan dia, apa akan berlaku? Okey, baik. Seterusnya uji minda ni awak buat dalam buku tulis boleh? Boleh buat dalam buku tulis. Yang dah jawab gambar yang sama tu, biarkan jawab kan. Tak apa yang tu. Ni kita buat balik. Soalan yang pertama ni jawab sehingga soalan yang kelima, surat 13. Buat dalam buku tulis. Okey, soalan. Dengar baik-baik ya. Soalan, jawab semua soalan di bawah ni. 1. Senaraikan peraturan keselamatan diri, alatan, bahan dan bengkel. Kena senaraikan keselamatan ya. Keselamatan, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan diri, peraturan menggunakan alatan, menggunakan bahan, dan juga peraturan di dalam bengkel itu. Dia ada semua, ada peraturan. Yang kedua, soalan kedua, apakah maksud simbol dan tanda keselamatan berikut? Apa ni? Apa benda ni? Macam api ni kan. Apa benda? Tulis je. Bahan apa benda? Contoh kan. Bahan mudah terbakar. Contoh. Ni apa benda ni? Macam tong gas apa kan. Tadi pun ada. Tadi kita dah belajar kan. Yang ketiga, macam orang berlari, nampak macam 4 segi putih kosong. Ini macam pintu. Apa benda ni? Apa benda ni ya? Tulis di bawah. Soalan ketiga, jika berlaku kecemasan semasa berada di dalam bengkel, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Jika berlaku, apakah langkah? Tadi ada langkah-langkah, kita belajar langkah 1, langkah 2, langkah 3 kan. Itu dia, terangkan begitu. Yang keempat, cadangkan langkah untuk memastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi. Cadangkan. Cuba fikir macam mana nak cadangkan langkah, cara nak kita kamu cadangkan
Cara untuk memastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi. Arahan tanda keselamatan di bengkel tu dipatuhi oleh murid. Macam mana? Cikgu kena tegas ke? Cikgu betul-betul kena perhatikan ke? Ataupun awak sendiri kena berdisiplin ke? Macam tu. Ataupun macam mana ya? Macam ikut arahan cikgu ke selalu? Contoh kan, awak pandailah buat ayat sendiri, cuba buat ayat sendiri, fikir-fikirkan. Tak apa, macam mana kalau sampai masuk Ustaz faham. Okey, tak apalah. Yang kelima, mengapakah terdapat pelbagai bentuk tanda keselamatan? Kenapa ada macam-macam tanda ni? Tanda apa ni tanda? Macam-macam. Macam-macam kan? Macam-macam tanda bentuk keselamatan. Kenapa ya? Mengapakah? Kenapakah? Mengapa? Sebab apa? Sebab apa? Ada macam-macam bentuk tanda keselamatan. Cuba fikir-fikirkan. Okey, dan juga boleh je rujuk di buku dalam buku ni. Kenapa awak fikir, awak rujuk baca dari awal sampai akhir, baca dari awal sampai akhir berulang-ulang kali pun tidak mengapa. Sebab nak jawab ni soalan ni. Okey, baik. Okey, baik, untuk hari ini sekadar itu sahaja. Terima kasih semua murid-murid, dan belajarlah dengan bersungguh-sungguh.